Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lah. Dia tengah-tengah live dia lost. Saya pun tak tahu kenapa. Jadi saya tukar. Tadi guna handphone, ni guna iPad. Tak tahu lepas siapa jadi macam tu. Harap kali ni okey lah. Allahumma salli ala Muhammad. Rasa bukan line okey. Line okey. Wallahu alam. Kenapa jadi macam tu? Okeylah, baik, insya-Allah kita pergi segeralah, mudah-mudahan line kita semua okey. Live kita okey pagi ni insya-Allah. Baik, insya-Allah kita tengok beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis kursi ya. Hadis kursi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si syadhiyatin bi jabalin yu'adhdhinu bis salah wa yusalli fayaqulu Allahu 'azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadha yu'adhdhinu wa yuqimu as-salah yakhafu minni faqad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah." Rabb kalian, Tuhan kalian sangat kagum kepada seorang penggembala kambing di puncak gunung. Dia mengumandangkan azan, lantas dia mengerjakan solat. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla telah berfirman kepadanya, "Lihatlah hamba-Ku, dia telah mengumandangkan azan dan mendirikan solat kerana takut kepada-Ku. Sesungguhnya aku telah mengampuni hamba-Ku dan akan memasukkannya ke dalam syurga." Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita berkenaan dengan orang yang mendirikan solat. Ya. Allah sangat kagum kepada seseorang yang tidak disibukkan oleh harta benda dan ketenteraman, kenyamanan hidup dia, serta menjauhi dari orang-orang untuk mengumandangkan azan dengan suara yang tinggi. Lalu dia mendirikan solat. Dia melakukan semua itu kerana didorong oleh rasa takut kepada Allah. Maka Tuhan bersabda, Tuhan berfirman, ya. Allah kata apa maksudnya dekat sini? Allah redha terhadapnya. Kerana ibadahnya itu dilaksanakan dengan ikhlas. Masya Allah ya. Jadi kita nampak dekat sini, nak cerita orang yang solat di atas gunung, bukit, jauh daripada orang. Walaupun jauh daripada orang, dia jauh daripada masjid, jauh daripada surau, tetapi dia tetap istiqamah mendirikan solat. Dia azan, kemudian dia solat, dan dilaksanakan solat itu kerana takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ya redha terhadapnya. Kagum dekat sini maksudnya redha ya, kata ulama hadis. Allah kagum kepadanya bermaksud Allah redha, Allah sayang dekat dia. Begitulah kita tuan-tuan dan puan, maksudnya kalau kita duduk di ceruk mana sekalipun, kita duduk di ceruk kampung ke ulu mana pun, duduk di dalam hutan sekalipun, tapi kita tetap istiqamah mendirikan solat, maka Allah akan redha terhadap mereka yang duduk di mana sahaja, tetap mendirikan solat, dia azan. Walaupun dia tak dengar azan, tapi dia pula azan. Masya Allah ya, orang ini sangatlah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian hadis yang berikutnya, dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, bahawasanya dia mengatakan, adapun diriku
Aku bersaksi bahawa suatu saat aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril alaihi salam min indillahi tabaraka wa ta'ala. Faqala ya Muhammad, inna Allah azza wa jalla yaqul, inni qad faradtu ala ummatik khamsa salawatin. Man wafahunna ala wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa sujudihinna fa inna lahu indi bihinna ahdan an udkhilahu bihinna al-jannah. Wa man laqiyani qad anqasa min dhalika syai'an aw kalimatan tushbihuha falaysa lahu indi ahdun in syi'tu 'adzabtuhu wa in syi'tu rahimtuhu." Naam. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi dalam kitab Musnadnya. Naam. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jibril alaihi salam, ya. Jibril alaihi salam datang kepada aku. Maknanya datang kepada Nabi dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Allah berfirman kepada kamu, sesungguhnya aku telah mewajibkan solat 5 waktu kepada umat kamu. Ya. Barang siapa yang mendirikan ataupun menunaikannya dengan berwuduk tepat waktu dan sujudnya, maka dengan amalan tersebut dia memiliki janji di sisi kamu agar aku masukkannya ke dalam syurga. Dan siapa yang bertemu denganku sementara dia mengurangi sebahagian daripadanya atau beliau mengucapkan kata-kata yang mirip dengannya, maka dia pun tidak memiliki perjanjian di sisimu. Jika berkehendak aku akan menyiksanya, dan jika berkehendak yang lain aku akan merahmatinya." Naam, Allahumma salli ala Muhammad. Hadis ni membahaskan tentang solat sunat witir, ya. Jadi ada di kalangan sahabat yang mereka ni bahaskan adakah solat sunat witir ini wajib ataupun tidak, wajib ataupun sunat. Ya. Maka Ubadah bin As-Samit tadi dia pun menyebutkan hadis ini. Ya, dia pernah mendengar Rasulullah pernah berkata sedemikian. Ya, maka Allah kata, aku mewajibkan solat 5 waktu kepada umat kamu. Siapa yang menunaikannya dengan berwuduk tepat pada waktunya dan sujudnya, maka amalan tersebut dia memiliki janji di sisi Allah Ta'ala. Jadi Allah boleh masukkan dia dalam syurga. Ya. Maksudnya siapa yang mendirikan solat, wuduknya. Saya nak tanya tuan-tuan puan, ya, apa syarat solat? Ya, syarat tak sama dengan rukunnya. Sama juga ibadah haji. Ada ibadah haji, ada syarat. Syarat sah haji, ada rukun haji, kan. Beza, ya. Apakah syarat sah solat? Ingat tak? Ada 5 syarat sah solat. So dalam hadis ni menunjukkan tentang syarat sah solat, iaitu saya sebut, ya. Syarat sah solat itu ada 5. Yang pertama, masuk waktunya. Okey, contoh solat subuh. Apa syarat sah solat subuh? Mestilah masuk waktu subuh. Selepas azan subuh. Boleh tak kita solat subuh pukul 4 pagi di Malaysia ni lah? Jadi syarat tu tidak mencukupi, maka solat tu tidak sah. Ya, sebab syarat tak ikut syarat. So syarat nombor 1, mestilah masuk pada waktunya. Okey. Syarat yang kedua iaitu suci tubuh badan, bebas daripada haid, ya. Jauh daripada junub. Dia mesti bersih tubuh badan, dan termasuklah dia mesti mengambil wuduk. Ya, kalau tak ada wuduk maka tak sah. Dia syarat sah tu tak mencukupi. So dia kena ambil wuduk. Dia mesti mengangkat hadas besar dan mesti angkat hadas kecil, yakni berwuduk. Dia kena berwuduk. Okey, itu syarat nombor 2. Syarat yang ketiga iaitu suci tempat solatnya. So kita solat mestilah di tempat yang bersih, yang suci. Beza tuan-tuan, ya, suci dengan najis, ya, lain, ya. Suci maksudnya tempat itu bebas daripada najis. Contohnya kalau kita solat
contoh kita katakan orang yang bekerja tempat-tempat yang mungkin tempat tu agak kotor sikit, tapi adakah tempat itu suci? Ya. Contoh macam mekanik kan, mekanik mungkin tempat dia agak, dia kadang penuh dengan minyak-minyak hitam dan sebagainya. Jadi dia nak solat dekat tempat yang ada ruang solat dekat situ je. Jadi dia tempat itu suci tak? Suci, okey. Beza najis asalkan tempat tu tidak najis. Jadi tak bolehlah kita solat dalam bilik air, kan, dalam jamban. Sebab tempat tu tempat yang tidak suci. Okey, itu nombor 3. Yang keempat apa dia? Mestilah menutup aurat. Tutup aurat. Solat ni tutup aurat ke tidak? Soal kita kata masuk waktu subuh dah ada dah. Suci tempat, suci tubuh, suci badan, suci tempat solat. Kemudian dia tak menutup aurat. Kalau orang perempuan, dia tak pakai telekung, dia tak pakai tudung apa yang menutup rambut dia, maka ibadah itu tak sah. Okay. Dan yang kelima, mestilah dia menghadap kiblat. So balik kepada hadis ini, balik kepada hadis ini, iaitu Nabi kata, sahabat Nabi kata tadi, iaitu Ubadah bin Samit, dia kata, aku pernah mendengar Rasulullah pernah berkata, Allah Ta'ala berfirman, iaitu Allah kata, aku mewajibkan solat 5 waktu kepada umatku, siapa yang menunaikannya dalam keadaan dia ada wuduk, kemudian tepat pada waktu, maksudnya pada waktu yang betul lah, tepat waktu dalam waktu subuh, dalam waktu zuhur, asar dan sebagainya, lalu dia buat kerana ikhlas, kerana Allah, maka dia boleh aku masukkannya ke dalam syurga. Nampak tu ya? Masuk dalam syurga. Jadi nak kata solat yang kita dirikan itu adalah asbab untuk kita masuk syurga biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh? So, insya-Allah mudah-mudahan solat yang kita dirikan solat yang ikhlas. Sebab tu solat ni tuan-tuan, apapun ibadah yang kita buat, ada 2 perkara yang penuh, yang mesti kita fulfill supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 1, mestilah mengikut cara Nabi, mengikut sunnah Nabi, mengikut cara yang Nabi buat. Contoh solat kita buat, solat subuh tadi, kita ikut cara siapa? Itu adalah cara yang pernah dibuat, yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mesti ikut cara Nabi. Kalau kita solat subuh, saya nak buat ni 3 rakaat lah subuh hari ni. Sebab apa? Sebab yelah ada masa lapang, hari ni tak ada buat apa, ni nak solat subuh 3 rakaat lah. Rajin kan? Rajin. Bagus kan dia kan? Bagus. Dia nak buat lebih. Jadi tanya kenapa nak buat lebih? Alah, takkan kita nak berkira dengan Tuhan kita. Tuhan dah bagi kita nikmat macam-macam. Solat pun nak berkira. Allah, dua je. Buatlah 3 ke 4. Jadi aku buat 4 rakaat supaya aku tak nak berkira dengan Tuhan. Bagus kan? Bagus. Tapi Tuhan tak terima sebab cara tu tak ikut cara Nabi. Begitu ya? Ataupun bulan puasa Ramadan nanti, kita puasa, kita sahur ya, orang Kedah kata, orang Kedah panggil sok. Orang Perak kata sahur lah ya. Jadi bila dia sahur, waktu subuh dia bersahur, sebelum subuh azan dia berhenti sahur, dia berhenti makan. Lepas tu kerang pukul 12 tengah hari dia nak buka puasa dah. Siapa buka puasa awal sangat ya? Sebab ialah dah tak tahan sangat. Jadi kita ni kena ikhlas. Jadi saya rasa setakat ni lah yang ikhlas, yang mampu sampai 12 tengah hari. Dia pun buka. Janji kita buat ikhlas. Apa gunanya kalau saya buat tak ikhlas? Nanti kalau aku sambung puasa pukul 1, 2, 3, 4, 5 nanti tak ikhlas. Jadi tak guna tak ikhlas ni. So setakat inilah keikhlasan saya berpuasa sampai pukul 12 tengah hari. Dia pun buka puasa. Sah tak puasa dia? Tak sah, sebab tak ikut cara Nabi. Jadi itu syarat yang pertama, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti mengikut cara Nabi, mesti mengikut apa yang Nabi tunjuk pada kita. Yang kedua tuan-tuan dan puan, iaitu Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, iaitu mestilah ikhlas. Dia kena buat dengan ikhlas. Kalau tak ikhlas, tak jadi ya. Tuan-tuan dan puan rahmat sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupa kita boleh buat ya, laksanakan sedekah subuh kita di akaun yang tertera oleh sahabat yang telah diletakkan di ruangan komen oleh Encik Zulkifli Mahadi kita ya.
Boleh. Terima kasih kepada Wang Solo, Syamsiah Saleh, Nur Asia, siapa lagi ni? Siti Atikah, Siti Atikah, Tukimin. Terima kasih Kak. Baik, ada ya. Macam mana tengok ni? Boleh pergi ke infak dana untuk program ataupun aktiviti yang dilaksanakan oleh Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Nombor akaun 0501 20 100 53038. Akaun Bank Islam ya. Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Nombor akaun Bank Islam 0501 20 100 53038. Boleh insya-Allah ya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Saya baca satu hadis lagi kemudian kita berhenti boleh insya-Allah ya. Naam. Ini hadis ni agak menarik juga. Naam. Saya baca hadis ya. Hadis kursi ni. Daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Faraja'a man raja'a wa aqaba man aqaba. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an qad hafazahu an-nafasu wa qad hasara an rukbatayhi. Faqala abshiru hadha rabbukum qad fataha baban min abwabis sama'i yubahi bikumul malaikah yaqulu unzuru ila ibadi qad qadaw faridatan wa hum yantaziruna ukhra." Masya-Allah, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Suatu ketika kami melaksanakan solat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seusai solat, di antara kami ada yang pulang ya, dan ada yang tetap berada di masjid. So selepas solat maghrib, ada sahabat dia pulang ke rumah, keluar daripada masjid. Ada yang stay, dia still dalam masjid, dia masih lagi duduk dalam masjid ya, dia i'tikaf dalam masjid. Termasuklah Nabi ketika itu, Nabi pun keluar ya, keluar daripada masjid. Kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang semula, yakni kembali semula ke dalam masjid dalam keadaan agak tergesa-gesa, dan nafas Nabi ketika itu agak termengah-mengah. Lalu dengan menyingkapkan kedua lutut beliau, lalu baginda pun bersabda, "Bergembiralah, Rabb Tuhan kalian telah membuka salah satu pintu langit dan membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Seraya Allah berfirman, lihatlah hamba-hambaku, mereka telah menunaikan suatu kewajipan dan tetap bertahan menantikan kewajipan berikutnya." Ini penting ni. Saya nak khabar kepada ya, terutamanya mereka yang lelaki, terutamanya lelaki lah, yang perempuan pun sama juga ya. Kalau tak ada keunzuran, tak ada apa keperluan, pergilah masjid ya. Tapi walaupun wanita ni afdal di rumah, tapi kalau anak dah besar, suami kata jom pergi masjid, pergilah masjid ya. Tapi yang saya fokuskan, tekankan ialah orang lelaki. Kalau pergi masjid waktu maghrib, selepas solat maghrib ya, kalau tak ada apa-apa keperluan, jangan keluar masjid. Jangan pergi duduk melepak di luar masjid. Jangan kita, kalau tak ada apa keperluan, kalau kita ada kerja, ada keperluan yang mendesak, it's okay lah. Sebab hadis ni menjelaskan ada sahabat yang keluar, ada sahabat yang stay dalam masjid. Kemudian Nabi pun datang dalam keadaan Nabi agak tercungap-cungap nafasnya. Ya. Kemudian Nabi duduk, Nabi kata apa? Qad fataha baban min abwabis sama. Jadi Nabi kata apa? Bergembiralah kamu. Siapa kamu ni? Sahabat-sahabat yang stay dalam masjid. Kerana Tuhan kamu telah telah membuka salah satu pintu langit. Allah buka pintu langit dan Allah membanggakan kalian. Allah meridai kalian di hadapan para malaikat. Lalu Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, wahai para malaikat, lihatlah hamba-hambaku ini. Masya Allah. Allah kata kepada malaikat, wahai malaikat, tengoklah hamba-hambaku ini yang duduk dalam masjid ini. Aku berbangga dengan mereka.
Aku redha kepada mereka. Mereka telah menunaikan suatu kewajipan, yakni solat maghrib, dan mereka tetap duduk dalam masjid di dalam rumah aku menantikan solat yang berikutnya, kewajipan yang berikutnya. Jadi itu antara fadilat orang yang selepas solat maghrib dia duduk dalam masjid. Kalau tak ada kuliah, dia zikir, dia baca Quran. Kalau ada kuliah, dia dengar kuliah. Hak ni tuan-tuan, istimewa. Allah buka pintu syurga, Allah pintu langit, Allah bagi tahu kepada malaikat, Allah redha, Allah bangga dengan hamba-hambanya. Sebab tu siapa-siapa yang tidak ada keperluan, yang masih, kadang-kadang kita ni tak sibuk tapi buat sibuk kan. buat sibuk kan, tapi tak sibuk mana pun, buat sibuk je lebih. Nak nampak kan kita ni banyak kerja, padahal tak ada apa pun. Bukan lama pun, maghrib dengan isyak lepas bersolat, habis wirid apa doa semua, lebih kurang 40 minit, setengah jam, 40 minit dah masuk isyak. Tak sampai pun 1 jam. Kan? Jadi, Masya Allah, kalau kita duduk dalam tempoh 40 minit itu, Allah redha kat kita, Allah bangga dengan kita. Kan itu bagus. Kita dalam banyak dosa kan. Jadi apa salahnya kita stay duduk dalam masjid, ambil peluang untuk majlis ilmu, dengarlah majlis ilmu tu. Satu, majlis ilmu ni malaikat pun ramai. Kan? Betul. Kita tak nampak, walaupun mungkin yang dengar kuliah maghrib tu adalah 10 orang, kan, 20 orang. Tapi sebenarnya ramai dalam masjid tu. Yang ramai tu benda yang tak nampak, malaikat. Yang nampaknya berapa ketul orang tu kan, 20 orang, 20 ketul. 20 ketul dia 20 orang. Tapi yang 2,000, 3,000 lagi malaikat tu tak nampak. Jadi insya-Allah tuan-tuan pendengar sekalian, jadi saya rasa sekadar itu sajalah. Mudah-mudahan dapat kita mengambil manfaat. Saya minta maaf lah beberapa kali isu teknikal ni dan gunakan device yang lain baru nampak okey sikit tapi dia tak apa cantik lah view gambar ni. Okeylah, ala kulli hal, jazakumullah khairan jazak. Jangan lupa tuan-tuan, kita bolehlah sumbang, berikan sumbangan ataupun sedekah kita, infak kepada Akaun Bank Islam Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan 05012000530038. Dan insya-Allah hari-hari berkat, hari Jumaat, bulan Rejab pula, bulan yang berkat, bulan haram. Jangan tunggu Ramadan kita nak banyakkan sedekah. Sekarang ni pun dah boleh banyak sedekah. Sebab apa? Sebab bulan ni bulan Rejab, bulan yang diharamkan, yakni bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau bulan yang mulia, maknanya kalau kita buat satu kebaikan, pahalanya besarlah. Tapi of course lah Ramadan paling dahsyat. Tapi cumanya kita pun tak tahu Ramadan ni ada peluang ke tak ada kan. So kalau nak buat baik, kata ulama, buat sekarang. Tapi Ramadan nanti mudah-mudahan kita berdoa supaya Allah panjangkan umur kita sampailah kita ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma amin. Sekadar itu saja tuan-tuan dan puan. Barakallahu fikum. Maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim.